Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين الآخرين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif, yakni penyusun dan juga pengarang kitab, katanya, dan adapun ma'rifah itu, maka yang dikehendaki dengannya ialah bahwa mengenal
ia akan Tuhan dirinya, mengenal ia akan Tuhannya, mengenal ia akan dunia, dan mengenal ia akan akhirat. Ila akhirih, sampai habis. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya, cucuran nikmatnya ke atas kita, dan dapat hadir pada malam ini. Itu dalil, itu bukti bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada kita kesemua akan kebaikan. Bukti kata Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki seorang itu kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri hidayah, taufik dan juga kekuatan untuk hadir di dalam majlis ilmu. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yaitu Nabi kita bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang bermaksud sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki kepadanya kebaikan yang banyak. Khairan didatangkan dengan nakirah, dengan tanwin, itu dipanggil tanwin litta'zim atau tankir litta'zim, dengan makna khairan kathiran, ay khairai dunya wal akhirah, yang bermaksud artinya sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki pada seorang itu kebaikan yang banyak, yakni kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Bagaimana cara Allah Ta'ala kehendaki seorang itu mendapat kebaikan yang banyak? Yufaqihu fiddin, yaitu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kefahaman terhadap agama. Jadi nak faham nak ke mana kalau kita tak mengaji, kan? Kita nak faham nak ke mana tentang agama Islam kalau kita tidak datang di tempat-tempat atau di pusat-pusat pengajian. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala beri kekuatan pada kita, bantuan pertolongannya kepada kita atau kepada seseorang untuk datang ke majlis pengajian, majlis ilmu, itu bukti tanda Allah Ta'ala kehendaki padanya khairan kathiran, kebaikan yang banyak, yakni kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah Ta'ala jadikan juga tanda Tuhan sayang dan kasih kepada kita. Kita datang ke dalam majlis ilmu, maka itu tanda panggil sa'adah, yakni tanda mendapat keberuntungan atau kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Jadi ini salah satu daripada al-aham yang kita bincang kitab kita ni, kitab al-aham, yakni perkara yang terpenting daripada segala yang penting. Jadi yang penting sekali daripada segala yang penting ialah apakah benda yang boleh menyelamatkan kita daripada kebinasaan, apakah benda yang boleh menyelamatkan kita dan melepaskan kita daripada kemurkaan Tuhan, azab Tuhan di dalam kubur,
dan juga di akhirat. Maka kembali balik kepada perbahasan dan juga perbincangan kita dulu, ada 3 perkara. Dan yang pertama akal, yang kedua ilmu, dan yang ketiga ma'rifah. Dan ma'rifah. Jadi yang pertama kita dah bincang, dan yang kedua pun kita dah bincang. Maka malam ni kita nak bincang yang ketiga, iaitu ma'rifah. Ma'rifah bahasa Arab, Melayu kita panggil pengenalan atau kenal. Mengenal, boleh juga terjemah ma'rifah dengan mana pengenalan. Boleh juga kita terjemah mengenal, dan boleh kita terjemah kenal. Kenal. Sebab tu dia kata sini, dan ada pun ma'rifah itu. Tengok kita muka surat 2, 3 baris dari bawah. Baik. Dia kata dan ada pun ma'rifah itu. Yang kata ma'rifah kenal atau mengenal atau pengenalan, yang dengan sebab kita ada ma'rifah tu kita dapat kelepasan, kita dapat keselamatan. Apa? Maka yang dikehendaki dengannya, dengan ma'rifah tu, artinya yang dimaksudkan dengan ma'rifah di sini ialah bahawa mengenal ia akan 4 perkara. Jadi kita urai cara mudahnya begini, cara santai ya, tak payah berat-berat. Ini mudah. Artinya salah satu daripada perkara yang boleh menyelamatkan kita dan melepaskan kita daripada kebinasaan, daripada kemurkaan Allah, ialah dengan kita kenal. Cuma tuan-tuan tengok, segi adat kebiasaan pun, apabila kita kenal, mudah dah urusan kita. Mudah kan? Seperti urusan-urusan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia. Kalau kita kenal seorang tu, mudah dah kerja, mudahlah kerja. Tapi kalau kita tak kenal, susah sikit. Contoh macam kita tak ada kerja, pergi cari kerja, tiba-tiba kenal satu orang, duduk dalam jabat tu, dia bos, dia ketua atau dia pengharap. Kita kenal dia, rapat orang kampung kita, mudah tak? Mudahlah. Mudahlah apabila kita mengenal. Tapi kalau kita tak kenal, susah sikit kan? Ataupun kita kenal orang yang mengenal dia, itu mudah juga. Artinya ada seorang lagi yang rapat dengan dia, maka dia tu yang rekomen kepada kita, itu pun mudah juga. Jadi di sini 2 lah. Maknanya kalau kita kenal Allah, insya-Allah segala urusan kita mudah dilepaskan, dipermudahkan. Begitu juga kalau kita kenal orang yang dekat dengan Allah. Siapa dia orang yang paling dekat dengan Allah? Tak ada lain dah, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kenal Allah, siapa yang kenal Rasulullah, maka mudahlah segala urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah. Jadi yang kita nak bincang sini ma'rifah. Kenal itu kenal apa? Jadi diabak sini iaitu kenal 4 perkara. Bila kita kenal 4 perkara ni, insya-Allah kita lepas daripada kena tipu, lepas daripada urul, tipu daya atau tipu helah. Daripada terpedaya, diorang panggil tipu daya. Tipu daya maka diringkaskan terpedaya. Asalnya tipu daya,
tapi diringkaskan jadi terpedaya. Mana? Jangan kita ngaji lah. Tadika itu taman didikan kanak-kanak. Taman didikan ke kanak-kanak. Tadika ringkasan daripada taman didikan kanak-kanak. Arab panggil hadanatul atfal. Hadanah al-atfal itu taman didikan kanak-kanak. Baik. Jadi diringkaskan jadi tadika. Ini begitu. Asal bahasanya urur. Dia panggil juga tipu daya. Maka tipu daya itu dipendekkan terpedaya. Ini ngaji bahasa nak. Baik. Jadi kalau kita nak lepaskan diri kita, mesti kena ada ma'rifah. Kenal. Maka ma'rifah sini 4 kata. Apa dia 4 je? Kita bilang dulu. Dia kata yang pertamanya mengenal ia akan dirinya. Itu panggil ma'rifatun nafsi. Kenal diri. Lagi kita bincang panjang sikit. Dan yang kedua dia panggil ma'rifatul Rabb. Kenal Tuhan. Dan yang ketiga ma'rifatul dunia. Kenal dunia. Disebut mengenal ia akan dirinya. 1. Mengenal ia akan Tuhannya. Itu 2. Mengenal ia dunia, yakni akan dunia. 3. Dan yang keempat mengenal ia akan akhirat. Pada bila kita kenal diri, kita kenal Tuhan, kita kenal dunia, kita kenal akhirat, insya-Allah selamatlah kita, lepaslah kita daripada terpedaya atau tipu daya. Baik. Ini kerana buatan tuan-puan hadirin-hadirat sekalian, nak ajak fikir pula. Ini kerana kita ni kena fikir, kena tafakkur, kena berfikir. Tuhan bagi akal untuk kita berfikir. Fikir yang pertama kita tengok, kita ini dari mana? Jangan buat layak buruk. Dari mana aku dari rumah nak ke masjid Abu Bakar ni? Itu layak buruk namanya. Kita bukan nak buat lawak, kena serius. Kita dari mana? Jawab kita. Kita dari mana? Sekarang kita di mana? Dan lepas ni kita ke mana? Cuba kena ini, fikir yang ini. Kita datang dari mana dan sekarang kita di mana, yakni berada di mana. Dan lepas ini kita nak ke mana? Lepas itu nak ke mana pula? Adakah duduk di sini saja? Oh, tak. Ini kena diri. Aku dulu tak ada. Ada. Lepas itu ada. Baik ada kita ni. Ada orang yang mengadakan atau ada kita ni ada sendiri? Ada sendiri kan? Kalau kita boleh buat kita sendiri, kita buat apa? Kita buat kita yang paling segak sekali. Tapi tak segak juga. Pasal apa? Pasal kita tak boleh buat diri kita. Kalau kita boleh buat kita, kita nak jadi kita yang paling kaya sekali. Tapi tak kaya juga. Sebab kita tak boleh buat kita kaya. Baik. Maka di sini mesti ada pencatur dia, mesti ada pengaturnya, mesti ada pentadbirnya, yang mengatur, yang menyusun, yang mengarahkan, mesti ada. Ini kita kena fikir. Baik.
Kemudian bila dia ciptakan kita ini, kita sekarang berada di dunia. Sebelumnya kita berada di alam arwah. Sekarang kita berpindah ke alam arham, alam rahim ibu mak kita. Lepas tu kita keluar ke alam syahadah, alam nyata, alam dunia hari ini. Kan? Pada itu Tuhan zahirkan kita daripada tiada kepada ada. Dan Tuhan beri nikmatnya kepada kita duduk di atas dunia ini. Apa hikmah dia cipta kita? Fikir. Itu nak kenal diri. Baik. Lepas itu kita hidup di dunia ni berapa tahun? Mungkin kita ambil umur ghalib, umur kebiasaan, iaitu antara 60 hingga 70. Kerana Nabi SAW bersabda dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama Nabi sebut, hasadu ummati baina 60 wa 70. Riwayat yang kedua Nabi sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Yang bermaksud masa ketam, hasad, mana ketaman umatku, jadi masa tuai umatku antara 60 dan 70. Nabi guna bahasa masa tuai. Dia umpama macam kita tanam padi. Maka padi itu berapa bulan? 100 hari. Ada 10, 3 bulan kan, 90 hari. Mohon maaf lah kalau saya sebut tak kenal, sebab saya tak pernah buat benar. Tengok orang duk cerita ya. Oh, padi ni 4 bulan, boleh kerat kan. Padi ni 100 hari, panggil padi 100 hari, boleh kerat. Masa kerat tu panggil hasad. Hasad, masa tuai, masa ketam, masa kerat dipanggil. Jadi umur kita lebih kuat antara tu 60 hingga ke 70 tahun. Ghalib. Maka kita tidak menafikan ada juga yang mati sebelum 60 dan ada juga yang mati lepas 70. Ini kita kira ghalib. Cuba kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun wafat umurnya 63. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq juga 63. Begitu juga dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, umurnya juga 63 tahun. 3 orang sahabat ni, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, sama umur 63, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman wafat umurnya tua sikit, 80 lebih. 80 lebih. Itu. Jadi selepas bila kita hidup di dunia, kita nak ke mana pula? Ke alam barzakh. Alam barzakh itulah tuan-tuan, tempat bertemunya kita dengan nikmat, yakni nikmat kubur, atau tempat bertemunya kita dengan azab, yakni azab kubur. Itulah. Maka kita kena fikir, apa benda yang boleh melepaskan kita daripada azab kubur? Ini aham, ini penting. Ini penting. Allah, nampak masa tu tak ada siapa boleh tolong dah. Anak pun tak boleh tolong dah, cucu pun tak boleh tolong dah. Baik. Jadi itu yang pertama kita ringkaskan, makrifat diri sendiri yang pertama. Dan yang kedua, mengenal ia akan Tuhannya. Kita kenal Tuhan. Dan yang ketiga, kenal dunia, kerana kita hidup di dunia. Dan yang keempat, kenal akhirat, iaitu kerana kita akan ke akhirat.
Jadi bagaimana cara kita nak kenal diri, nak kenal Tuhan, nak kenal dunia dan juga nak kenal akhirat? Kita bagi poin saja. Kita kenal diri, iaitu kita kenal diri kita dengan segala atau seluruh sifat-sifat kekurangan. Kita kenal Tuhan, iaitu dengan segala atau seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Bezanya begitu ya. Bila kita kenal Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka kita kenal diri kita. Kita ini bersifat dengan sifat kekurangan. Tu ya. Maka sifat kesempurnaan tu banyak tak? Banyak. Tak terhingga banyak. Maka seperti mana banyaknya sifat kesempurnaan, seperti itu juga banyaknya sifat kekurangan. Jadi kesempurnaan Allah tak terhingga banyak, maka kekurangan kita pun tak terhingga banyak. Maka kita rumuskan dalam 2 atau 4. Kita ambil 4 cukup lah. Mana? Kita kenal Allah itu bersifat dengan mulia, maka kita kenal diri kita bersifat dengan hina. Kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan ghina, kaya, maka kita kenal diri kita ini bersifat dengan faqir. Yang ketiga, kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan qudrah, kekuasaan, kuasa atau berkuasa. Maka kita kenal diri kita ini bersifat dengan ajzan, dengan lemah. Allah itu kuasa, kita ini lemah. Begitu juga yang keempat, kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan izzan. Dia panggil izz, kemuliaan. Begitu juga kita kenal diri kita ini bersifat dengan zul, kehinaan atau kelekehan. 4 ni lah. Ataupun kita 4 ni kita himpunkan dalam satu cukup. Mana? Iaitu kita kenal Allah Ta'ala itu bersifat dengan uluhiyah, sifat ketuhanan. Maka kita kenal diri kita ini bersifat dengan ubudiyah, iaitu sifat kehambaan atau perhambaan. Itu saja mudah. Pendek kata, kita kenal diri kita hak lekeh, maka hak semua mulia, semua kesempurnaan tu Allah. Kita tak ada sempurna. Kalau kita nak urai benda ni jadi panjang, kita ambil poin cukup. Pendek kata, tiap-tiap apa yang kita dapati dalam bersifat kita, iaitu kekurangan, maka kita kenal Allah Ta'ala itu menyalahi bagi segala dan seluruh sifat-sifat kita. Menyalahi, melawani. Habis. Itu 2 kan. InsyaAllah bila kita kenal ini, selamat kita dan lepas kita daripada terpedaya. Baik. Kemudian bagaimana pula kita nak mengenal dunia supaya kita tak tertipu dengan dunia? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya al-qasdu ilallah, qasad, tujuan kita kepada Allah, supaya kita dapat redha Allah, kita dapat keampunan Allah. Jalannya dia ada penghalang, dia ada penghalang, penegak atau pencegah jalan.
kita lah. Kita contoh nak dari rumah nak datang ke Masjid Abu Bakar ni, maka kadang-kadang kita tak dapat datang. Nak datang dah tadi, tapi tak dapat datang. Siapa tak dapat datang? Sebabnya ada halangan. Ada halangan. Maka halangan ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, ada halangan daripada awal lagi, memang dihalang, tak boleh main. Dan yang kedua, ada halangan kita tidak boleh datang ke masjid, iaitu halangan di pertengahan jalan. Jalan dah sekarang, tapi bila sampai sekarang ada saja yang menghalang. Mai sekarang jalan Allah ada polis. Lesen tak bawa, roti mampu yang lo. Kata balik je. Ini contoh saja. Itu aja depa, tugas depa kita tak nafikan. Itu tugas depa. Kita orang panggil sanjung lah. Tugas depa menjalankan tugas. Ini contoh saja. Maka menyebabkan kita tak sampai. Begitu juga kadang-kadang halangan itu bila sampai dah di masjid, tapi tak lagi orang telefon pula. Kena balik ni, cucu balik. Betul. Salah. Semua itu dia panggil mawani'. Mawani' atau awaiq. Awaiq atau mawani' itu maksudnya segala perkara yang mencegah atau yang menegah kita daripada berbuat ibadat kepada Allah. Itu mawani'. Dan perkara-perkara yang macam tu juga disebut sebagai a'da'ul insan. A'da'ul insan maksudnya musuh bagi setiap kita manusia. Kita ni ada musuh, tuan-tuan. Jangan duk berasa dalam Kedah Darul Aman dah. Aman, aku duk nak pergi Kedah kan, Darul Aman, negeri yang aman sejahtera, aman sentosa. Situ mari. Jadi kita tak ada apa, tak ada keinginan siapa. Aman dah. Ada musuh ni ada 2 jenis. Ada musuh yang hissi, yang kita boleh tengok dengan panca indera. Ada musuh yang maknawi, yang tak dapat pandang dengan panca indera. Musuh ni, maka ini namanya a'da'ul insan. Segala perkara yang menghalang kita daripada kita nak buat ibadat, segala perkara yang mencegah kita daripada kita buat taat, itu semuanya dinamakan a'da', musuh atau seteru. Jadi kalau itu ulama membilangkan bahawa musuh ni ada 4. Kita pastikan musuh kita ada 4 jenis. Yang pertama, musuh kita ialah dunia. Nak bincang dunia itu musuh. Dan yang kedua, musuh kita ialah orang. Dia panggil manusia. Orang jadi musuh. Dan yang ketiga, musuh kita ialah nafsu. Dan yang keempat, musuh kita ialah syaitan. 4 ni. Jadi salah satu daripada musuh kita yang kita bincang sini ialah dunia. Maka kita kena kenal dunia. Dunia ini bukan semata-mata dipuji. Dunia ini juga bukan semata-mata dicela atau dikeji. Tapi keji atau puji bergantung di atas penggunaan.
yakni pelaksanaan. Kalau kita pandai guna dunia, insya-Allah dunia itu jadi halif. Halif maksudnya kawan baik atau kawan setia. Tapi kalau salah guna dunia akan jadi adu, akan jadi musuh. Seteru kita yang menghalang kita daripada berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara penggunaan, cara pelaksanaan itu bagaimana? Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kan kita guna atau kita kenai dunia dulu. Dunia yang macam mana? Dunia yang haram, satu. Kemudian dunia yang bagaimana? Dunia yang melalaikan kita daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dunia yang tidak memberi manfaat pada akhir. 3 jenis ni. Inilah kita kena kenai supaya dia tidak halang kita, tidak mencegah kita daripada berbuat ibadat kepada Allah. Adapun dunia yang halal, silakan. Tak apa, nak banyak mana, tak apa. Asalkan benda tu halal. Dan begitu juga dunia yang tidak melalaikan kita kepada akhirat, silakan ambil, tak apa. Nak pakai kereta 10 biji, tak apa. Syarat 10 biji tu semua guna pergi masjid, tak apa. Jangan melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pakai kereta 10 biji, tak ada zuhud. Dia mengaji Islami lagi. Mengaji Islami lagi. Fahami bagi elok apa makna zuhud. Ya, baik. Tuan-tuan, puan-puan, itu kenai dunia. Bila kita kenai dunia, walaupun kita memiliki harta yang banyak, kan, abangnya duit yang banyak, tapi kena ingat, dunia itu Allah telah jadikan untuk kita ambil manfaat kepada akhirat, bukan semata-mata untuk dunia. Sesiapa yang mengambil dunia untuk dunia, dia rugi, tak untung sikit pun. Tapi ambil dunia untuk akhirat, insya-Allah dia untung. Dia untung. Maka kita kena tengok dunia ini sifatnya apa? Sifatnya adalah sebentar sahaja. Kalau orang yang cerdik, orang yang bijak sana, kan, maka dia tidak akan memilih benda yang binasa, tetapi dia akan memilih benda yang kekal selama-lamanya. Apa dia? Akhirat. Ini kena akhirat. Jadi apabila kita kena dunia, kena akhirat, di sini timbul 2 perkara. Mana? Timbul raghbah dan juga timbul dia panggil benci atau tidak mau kepada dunia. Sebab benda ini binasa, benda ini ditinggalkan. Tapi akan timbul gemar, haluba, tamak kepada akhirat, kerana dia yang kekal. Baik, kalau gitu, bila gitu kita tahu begitu, artinya kita akan mentaklilkan, yakni mensedikitkan carian dunia. Tak mau nak cari dunia, nak cari buat penat-penat kita dapat, pada hilang. Apa nak buat aku cari benda yang aku penat, aku buat kerja, tapi benda tu kekal. Ini orang yang bijak, dia fikir begitu, kan? Orang yang bijak dia fikir itu. Kerana cari apa dunia, cari dunia, cari impun-impun, dan nak ambil manfaat dengan dia, mati. Dan nak manfaat, mati. Contoh misal, tak ada nak guna pun dapat duit tu, mati boleh kau orang lain. Tapi kalau akhirat, amal akhirat, pahala yang disimpan, yang ditaruhkan di akhirat, itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tak luar, tak kurang sikit pun. Ini sajalah kita bagi poin. Bila kita kenal diri, kenal Tuhan, kenal dunia dan juga kenal akhirat,
InsyaAllah kita selamat. Selamat insyaAllah. Baik, maka tengok dia kata, maka apabila mengenal ia akan dirinya, di seorang itu apabila dia kenal diri kan, dan Tuhannya, yang dia kenal Tuhan dia, dan mengenal ia akan dunia dan akhirat. Bila seorang itu kenal dirinya, dia kenal Tuhannya, kenal dunia dan juga kenal akhirat, niscaya bergerak daripada hatinya itu, bergerak oleh cinta kepada Allah Ta'ala. Dan cinta kepada Tuhan lah. Pasal apa? Sebab tabiat manusia ni tuan-tuan, kita kembali kepada At-tiba' as-salimah, tabiat manusia yang sejahtera. Tabiatnya dia suka kepada apa? Dia suka pada benda yang kekal. Orang tengok, sebab apa benda yang tak kekal ni kita dapat temui. Bila temui dia tinggal. Jadi itu maksud bergerak hati cinta kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala itu kekal. Apa yang Allah Ta'ala janji itu tetap akan berlaku. Tak kurang sikit, tak luar sikit pun. Jadi hati kita akan cenderung bergerak ke situ, iaitu cinta kepada Allah Ta'ala dari kerana mengenalnya, mengenal Allah itu. Jadi inilah sebut perkataan pepatah kita menyebut tak kenal maka tak cinta. Itulah kita yang tak cinta pada Allah pasal tak kenal Allah. Tapi apabila kita mengenal Allah, insya-Allah di situ bergeraklah hati kita jatuh cinta pada Allah. Bila kita cinta pada Allah, tuan-tuan, maka cinta kita tidak tepuk sebelah tangan. Yakni Allah Ta'ala akan balas cinta kita. Pasal apa kata balas? Kerana cinta dalam ayat Quran ini dia panggil hub al-mutabadil, yang berbalas ialah 3 benda. Cuba tuan-tuan tengok, perhatikan dalam Quran. Apa benda yang berbalas, tak tepuk sebelah tangan? Pertama, redha. Mana dalil? Radiyallahu anhum wa radu an. Ini redha yang berbalas. Radiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha kepada mereka, wa radu anhum, dan mereka juga redha kepada Allah. Ini yang berbalas. Yang kedua apa? Zikir atau ingat. Ini juga berbalas. Bila kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Tuhan balas. Mana dalilnya? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tuhan sebut fazkuruni, ingatlah oleh kamu kepada aku, azkurkum, pasti aku ingat kepada kamu. Kalau kita ingat pada Allah, Allah ingat kita. Bohongnya kalau kita lupa pada Allah, Allah lupa kita. Ini 2. Dan yang ketiga apa? Hub, mahabbah, kecintaan. Mana dalilnya? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ayat itu. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah Ta'ala kasih cinta kepada mereka dan mereka juga mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini 3. Zikir, redha, hub, cinta. Ini berbalas, tidak tepuk sebelah tangan.
Pasal kita cakap cinta kita tak tepuk sebelah tangan, maknanya ada jawapan, ada balasan dia. Jadi itu. Baik. Jadi kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kenal kita. Bila Tuhan kenal kita, mudahlah. Mudahlah. Aku kenal yang tak apalah. Jangan kita lah nak masuk bukit kali tangan, jumpa apa nama custom. Custom tengok loh kan. Kita pun kenal dia. Dia pun kenal dia. Jalan. Macam tu juga saya balik petang tadi sampai dekat simpang Bukit Umar, sikit kat bukit tu, polis tahan baru blok. Tahan baru blok. Dia suruh turun cermin kereta. Turun. Oh Ustaz, tak apa jalan. Pasal bang makrifah. Dia kenal kita kenal dia. Jalan. Halal semua kena tahan. Pasal makrifah. Bila kita kenal, maka mudahlah urusan. Lepaslah kita. Ini contoh saja. Misal nak bagi faham. Bila kita kenal Allah, Allah kenal kita. Mudah. Bila mudah dilepaskan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi yang penting di sini apa? Makrifah. Kenal Allah, kenal dia, kenal dunia, kenal akhirat. Itulah. Baik. Lepas tu pula dengan kita mengenal akhirat, kita dapat apa? Tengok dia kata, dan dengan mengenal akhirat itu, maka hasilnya bersangatan gemar padanya, pada akhirat. Bila kita kenal akhirat, maka kita gemar kepada akhirat. Lagu mana contoh? Misal kita kenal syurga, maka syurga ni apa? Secara umumnya syurga ini bagi tempat seronok. Nak tempat berseronok, tempat nikmat, tempat pelbagai keseronokan, keindahan, kelazatan, kenikmatan. Itu secara mudah. Kan dia panggil syurga. Baca seperti macam orang sebut di Thailand, syurga apa? Syurga dunia. Oh, di Thailand itu tempat seronok, nak seronok macam-macam ada. Dunia. Kata apa lagi? Qatar, Abu Dhabi, syurga dunia, semua tu tempat seronok, tempat nikmat, tapi nikmat dunia. Orang guna bahasa syurga dunia. Maka syurga ni apa? Guna bahasa yang paling mudah, tempat seronok. Maka kita tengok dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan syurga dia. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Itu di antara ayat Allah Ta'ala menceritakan tentang syurga. Di dalam syurga itu ma tashtahihi al-anfus, apa sahaja yang diingini oleh nafsu kita semua ada. Wa taladzul a'yun, apa sahaja yang mata kita lazat, sedap, enak memandang, semuanya ada dalam syurga. Pak kita duduk dalam syurga ni seminggu ke, sebulan ke, setahun, tak. Tuhan kata wa antum fiha khalidun, kamu kekal di dalam syurga selama-lamanya. Bila dengar cerita kita, timbul tak rabbah, timbul tak gemar. Ya, pasal gemar hatu benar. Bila kita cerita tentang akhirat, dengar tentang akhirat, maka di sini timbullah rabbah, gemar, tamak, halupa kepada akhirat. Dan begitu juga dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at
wala khatara ala qalbi bashar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Tuhan kata apa? Aku telah siap sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia pun. Semua aku dah siap sedia ada di dalam syurga. Tuan-tuan, ada tak kita pernah tengok nikmat yang tak pernah tengok? Tak pernah tengok ni. Tuhan siap sedia kepada kita. Bila Tuhan kata kita, timbul dalam hati kita rabbah, yakni gemar. Kan kita dah baca alam nashrah tu, wa ila rabbika farghab. Alam nashrah, wa ila rabbika farghab, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Farghab artinya gemarlah kepada Tuhanmu. Dia ada dua makna tafsir ulama. Gemarlah kepada Tuhanmu, satu makna, salah satu dari tafsir ulama tafsir, gemarlah kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu. Dari di antara yang dijanjikan oleh Allah dalam syurga itu nikmat-nikmat yang mata kita tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dalam hati pun tak pernah terlintas. Allah nikmat apa dia tak tahu. Maka kita teringin nak tahu. Ya teringin. Itu apabila kita mengenal akhirah, maka di situ akan timbul raghbah, gemar. Ini penting, penting sebab kita nak duduk di sana. Kan nak duduk di dunia. Kan? Baik. Maka tengok lagi. Dan dengan mengenal dunia itu pula, bila kita kenal dunia, benci daripada dunia. Kawan pula nakti. Apabila seorang itu mengkaji dunia atau mengenal dunia, maka dia tak mau. Maka tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW satu ketika berjalan bersama dengan para sahabatnya, maka mereka menjumpai seekor bangkai kambing biri-biri, dipanggil syat. Seekor bangkai kambing biri-biri tepi jalan. Maka Nabi kata kepada sahabat, hazihi kamasalid dunia, inilah perumpamaan dunia. Contoh, dunia itu bangkai yang busuk. Maka tuan-tuan, bangkai busuk, pertama sekali kita tak boleh bau dia, busuk. Orang yang hidungnya sensitif, dia tak boleh bau busuk, dia kena duduk jauh. Gitu juga bila bangkai itu busuk, bagi kita nak mendekati lah, kita tak mendekati. Bila benda tu busuk, menjadi tabi'i seorang manusia tak suka pada yang busuk. Aku tak mau benda tu busuk, tak mau. Contoh ibarat dunia. Kalau orang kenal dunia, dan dalam hadis yang lain Nabi kita sebut ad-dunya kilabun wa tullabuha ad-dunya jifatun qaziratun wa tullabuha kilabun. Iaitu dunia itu umpama bangkai yang busuk, kecil, luat baunya. Qazirah, luat baunya. Wa tullabuha kilab, dan pencari-pencari dunia atau penonton-penonton dunia itu diumpamakan seperti anjing. Sebab anjing dia suka makan yang busuk-busuk, kan? Di situ. Baik. Itu perumpamaan jabak dunia. Jadi apabila seorang itu mengenal dunia, maka dia tak mau. Tak mau. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, jangan silap faham.
Tadi tuan-tuan kata, oh dah tak mau dunia, buat apa pakai kereta? Dah tak mau dunia, tak sadut jadi YB je. Kan YB dia semua dunia, pakai kereta dia semua dunia. Pertama dunia tak sadut lah rumah banglo. Kan rumah banglo tu dunia. Jangan silap faham. Kita habaq dah tadi, dunia yang mana yang dilarang? Dunia yang haram. Satu. Yang kedua, dunia yang melalaikan. Dua. Dan yang ketiga, dunia yang tidak memberi manfaat. Jadi maknanya dunia itu bukan semata-mata dikeji, dicela, dan bukan semata-mata dipuji. Pelaksanaan dia tu tengok situ. Baik, saya nak bawa dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memuji dunia. Hadis tadi mencela dunia, sebab bangkai itu haram, kan? Bangkai kambing tu hukumnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu. Quran sebutnya diharamkan ke atas kamu bangkai. Itu ibarat dunia yang haram. Baik, ada tak dunia yang halal, yang manfaat? Ya, ada. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi kita bersabda, khairu mata'id dunya al-mar'atu salihatu. Sebaik-baik mata benda dunia ini ialah wanita yang salihah. Ini Nabi sebut khairu, sebaik-baik mata benda dunia itu ialah wanita yang salihah. Itu Nabi puji dunia. Maksud salihah, yakni wanita yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat segala apa yang Tuhan suruh, dan dia tinggalkan apa yang Tuhan tegak. Ini dunia yang dipuji. Maka nak cari mana perempuan yang salihah ni, ada tak? Oh, ada, tapi payah. Yang nama salihah banyak. Yang nama salihah tu banyak, tapi belum tentu nama salihah tu salihah. Baik, itu banyak. Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi kita umpamakan wanita yang salihah ni umpama burung gagak putih. Al-mar'atu salihatu kal-ghurabil bayda. Wanita yang salihah itu umpama gagak putih. Gagak putih nak cari mana tuan-tuan? Bangau putih banyak lah. Gagak ni memang banyaknya warna hitam. Nak ada? Hak putih payah nak dapat. Bukan tak ada, ada. Tapi payah nak ada. Gitu. Bangau putih banyak kau dapat benang lah. Doktor belakang lembu bau. Banyak bangau warna putih. Payah nak dapat, payah nak ada. Baik, itu satu hadis. Dan hadis yang kedua Nabi sebut, khairu mata'id dunya matiyatul mu'min biha yanju minasyarri wa yasilu ila khair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud sebaik-baik mata benda dunia itu ialah matiyah al-mu'min. Maksudnya kenderaan orang yang beriman. Kalau orang dulu-dulu kenderaan mereka, tunggangan mereka gajah, kuda, keldai, baral. Apalagi kalau orang yang hebat-hebat lagi, dia bertunggang rimau, singa. Naik rimau kenderaan mereka, naik singa tu kenderaan mereka. Itu orang ada ilmu-ilmu yang macam tu. Contoh seperti di Indonesia, banyak tunggang harimau, dipanggil dia mendeling. Mendeling tu banyak
Itu orang dulu-dulu. Maka orang sekarang kenderaan kita apa? Naik usah, naik kancil. Kereta lah. Kereta usah, kereta kancil. Kereta apa lagi? Viva. Kalau ni naik Viva, Activa, Toyota, Honda. Apa lagi? Ada naik kereta, naik tu lah ni. Itu kenderaan. Tapi kebaikannya itu tak mana? Iaitu dengan kenderaan tadi, orang mukmin ini boleh sampai ke tempat kebaikan. Dan dengan kenderaan ini juga dia boleh lepas dan selamat daripada kejahatan. Artinya guna kereta itu ke arah baik. Itu dunia yang baik. Faham tak? Itu dunia yang baik, yang halal. Kita gunakan, dia tidak melalaikan. Kita gunakan mendapat manfaat untuk akhirat. Itu tidak mengapa. Bahkan disuruh habis. Baik. Jadi apabila seorang itu mengenal dunia, maka dia akan benci kepada dunia, yakni dunia yang haram, yang melalaikan, yang tidak memberi manfaat pada akhirat. Kalau itu tuan-tuan, kesimpulannya apa? Ini kesimpulan dalam perbincangan kita pada malam ini, katanya, dan jadilah yang paling penting segala pekerjaannya itu, hak penting sekali apa? Ialah barang yang menyampaikannya kepada Allah dan yang memberi manfaat pada akhirat. Itu yang penting. Kita hidup dalam dunia ni, hiduplah aku mana pun kita nak hidup. Tapi yang penting, biarkan semua perkara itu menyampaikan kita kepada Allah. Kita dapat redha Allah, dapat keampunan daripada Allah. Ataupun benda itu mendekatkan kita kepada Allah, atau mendampingkan kepada Allah. Dan juga setiap perkara yang kita ambil dalam dunia ini menjadi manfaat pada akhirat. Itu yang penting. Jadi kita mengaji kitab Al-Aham. Bila ada manfaat, kita selamatlah. 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 Habis. Jadi itulah tajuk kitab kita Al-Aham. Apakah yang paling penting untuk menyelamatkan dan melepaskan daripada segala bentuk tipu daya, kemurkaan Tuhan, azab Tuhan dan sebagainya. Habis. Kemudian katanya, berkata ulama radhiyallahu anhum. Jadilah. Jadilah. Ahammul matalibi lil insan thalathatun ay ya'rifa khaliqahu wa ya'rifa ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu wa ya'rifa ahwalahu ba'da al-maut. Itu yang kita akan baca ke depan. Kita ambil faham dulu artinya. Kata ulama, perkara yang paling penting bagi setiap insan, 3 perkara. Pertama, dia kena kenal dirinya. Dia kena kenal siapa penciptanya. Dan yang kedua, dia kena kenal dan tahu apakah benda yang memberi mudarat kepada dia dan apa pula yang memberi manfaat untuknya. Dan yang ketiga, dia juga kena mengenal pasti benda apa yang sedang menanti dan menunggu dia selepas dia mati. Saya kena tahu. Sebab kita bila mati bukan selesai dah mati, tuan-tuan. Tak selesai lagi, tuan-tuan. Itu baru permulaan. Ada banyak lagi kita akan lalui. Jangan anggap kata aku mati selesai kes. Tak. Siapa yang kata bila mati habis kes, jangan. Itu silap dia. Ibarat macam orang buat lagu ni. Dia bawa kereta laju 280. Bom. Belah orang. Orang tu pun tak mati. Kena patah kaki tapi tak mati. Dia kata payah-payah bagi settle. Dia belah sekali lagi. Mati. Tuan-tuan ingat boleh lepas?
tak boleh lepas. Di akhirat ada perhitungannya. Macam tu kita kena fikir ahwal ba'dal maut, keadaan atau situasi, kondisi seseorang selepas mati. Kena fikir juga. Habis. Itu kita bincangkan kemudian insya-Allah. Habis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa qalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.